Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang sedang mengikuti secara live di FB Live sesi Sembang Sihat IKN pada petang ini ya. Dan pada petang ini saya Sharifah Syahra Binti Syed Muhammad, Pegawai Pendidikan Kesihatan dari Unit Pendidikan Kesihatan Institut Kanser Negara, bersama saya Puan Prita Nambiar dari Jabatan Farmasi Institut Kanser Negara. Dan pada petang ini kami akan membincangkan tentang topik menarik iaitu ubat opioid dalam menangani kesakitan kanser. Dan terima kasih Puan sebab sudi bersama kami di Unit Pendidikan Kesihatan pada petang ini. Terima kasih Puan. Dan apa khabar Puan? Sihat? Sihat, sihat. Thank you. Dah lama kita tak bersiaran secara live ni kan. Jadi pada petang ini kita akan membincangkanlah tentang topik menarik jugalah saya kira sebab ni macam pada pertama saya pun kali pertama membincangkan tentang topik ubat ni lah. Jadi sebelum itu seperti yang kita tahulah ubat opioid ini merupakan antara tergolong dalam ubat penahan sakit Puan. Dan boleh dikatakan ubat opioid ini bermaksud ubat yang paling kuat lah. Ubat yang agak poten. Agak kuat. Jadi untuk pesakit kanser mereka mengambil ubat opioid ini sebagai satu kaedah dalam mengawal atau meredakan sedikitlah tentang tahap kesakitan mereka Puan. Betul. Jadi Puan, sebelum dulu kita pergi dengan lebih lanjut lah kan. Jadi boleh tak kiranya kita terangkan sedikit apakah yang dimaksudkan dengan kesakitan tu Puan? Ya boleh. Dan saya rasa itu titik permulaan yang bagus jugalah. Kita start dengan apa itu sakit sebenarnya. So sakit dalam simple term sebenarnya satu sensasi yang kita rasa kurang selesa atau tidak menyenangkan dalam badan kita. And sebenarnya itu ialah satu signal atau penanda cara badan kita memberitahu mungkin ada kerosakan atau kecederaan dalam badan kita. Badan kita ada saraf. Satu badan tu ada saraf, ada reseptor yang boleh mengesanlah bila ada something berlaku kecederaan ke sesuatu kerosakan. So dia terus menghantar signal melalui saraf tunjang ke otak kita. Message tu sampai ke otak, kita pun akan rasa kesakitan. So this one asas yang kita mesti faham untuk berbincang lebih lanjut tentang cara kita nak menangani ubat dia dan sebagainya. Dan bila kita sebut tentang kesakitan kanser, sebenarnya dia lebih daripada kesakitan fizikal semata-mata. Seringkali, terutamanya kat hospital lah, kita tengok pesakit, kita selalu fikirkan sakit kat bahagian mana, macam mana nak mengubati dan sebagainya. Tetapi yang memainkan peranan penting juga ialah persepsi kesakitan tersebut. Sakit tu mungkin membuat pesakit rasa takut ataupun cemas. Kenapa datangnya sakit ni? Adakah penyakit saya semakin teruk? Bolehkah saya menanganinya? Semua ni actually bermain dalam fikiran pesakit dan dia juga mempengaruhi. Dia reaksi yang sangat normal lah sebenarnya. Dia reaksi yang sangat normal, iaitu satu reaksi emosi juga dan dia juga mempengaruhi persepsi kita, bagaimana daya tahan kita terhadap kesakitan tersebut lah. Puan, kalau sebelum ni kan, kalau first time ni saya macam lebih nak fokuskan kita kan fokus tentang ubat opioid ni. Kalau sebelum ni kita tahu seperti ubat macam ubat tahan sakit yang paling biasa seperti paracetamol yang kita tahu untuk itu kalau kita demam biasa kan macam sesama ke kita ambil ubat yang lebih ringan lah di tahan sakit tu. Jadi bila ubat opioid ni tergolong dalam kalangan ubat yang boleh dikatakan agak kuat, sudah tentu sasaran kepada pengguna ubat ni sudah tentulah maksudnya lebih teruk lah ataupun mungkin kesakitan dia tu kita perlu bagi jenis ubat yang jenis ni kan. Seperti yang kita sedia maklum kan Puan, antara ubat opioid yang terdapat mungkin dekat mana-mana farmasi lah, termasuklah dalam Institut Kanser Negara juga kan, kita memberikan ubat jenis opioid seperti morfin, dan oxycodone, fentanyl dan juga codeine kan? Codeine. Okey, so antara salah ubat yang paling kerap ataupun paling popular digunakan adalah sudah tentulah morfin kan, dan dia bergantung kepada tahap kesakitan pesakit kanser itu sendiri kan. Jadi Puan, bagaimana cara kita nak, tadi Puan dah cakap pasal kesakitan tu apa kan. Jadi macam dekat IKN ni pesakit kanser yang datang, macam mana cara kita nak menilai tahap kesakitan, nak mengakses kita tahap kesakitan pesakit kanser tu, macam mana cara nak mengakses tu Puan? Penilaian kesakitan pesakit itu sangat penting dan sebenarnya dia sesuatu yang mencabar.
Sebab Ya, sakit susah. tu sesuatu yang subjektif. Ya, To betul. begin with, dia sesuatu yang subjektif. Kita selalu dilatih untuk faham that sakit tu ialah apa yang pesakit katakan. Kalau pesakit kata dia sakit, kita sebagai ahli kesihatan profesional, kita harus menerima dan kita cuba menyiasat apa yang diadu oleh pesakit. Apa yang menyebabkan sakit tu. Kesakitan tu kita anggap sekarang, hari ini dalam zaman sekarang, kita anggap tahap kesakitan tu sebagai salah satu vital sign juga. Sama macam kita mengukur tekanan darah pesakit, kita mengambil tahap oksigen mereka, paras oksigen contohnya. Ya, So, penting juga untuk kita nak tahu tahap kesakitan mereka. Dan cabarannya actually kita tak dapat nak mengukur memakai alat tertentu atau ambil darah untuk nak tahu. The only way, the best way kita nak faham kesakitan pesakit sebenarnya kita kena mendalami dengan cara komunikasi. Dan kena ada hubungannya dengan pesakit, kita kena boleh tanya, kena prihatin, kena ada kemahiran untuk mendapatkan maklumat tersebut daripada pesakit. So biasanya kita akan menggunakan skala kesakitan lah. Itu skala menjadi kesakitan. Tools kita, alat kita. Pesakit yang ke IKN mesti sudah biasa. Jejak kaki ke dalam IKN, biasanya jururawat, doktor, farmasi semua akan tanya, berapa markah sakit Encik? Puan ada sakit ke hari ini? Berapa markah sakit? And so it's macam skala, kita akan terangkan kepada mereka. 0 tu bermaksud tak ada sakit langsung. 10 bermaksud sakit yang paling teruk yang boleh dibayangkan. Dan apa yang kita maklum, pengalaman setiap pesakit tu mungkin berlainan. Betul. Ada pesakit maybe markah sakit tu 5, tapi dia rasa selesa. Masih dia kata, selesa lagi ya? Dia kata saya okey, saya boleh. Kita ingat maybe sudah rasa teruk sedikit kan, tapi maybe ada pesakit yang kata okey je doktor dengan ubat macam ni, saya boleh tahan semua tu. Mungkin ada pesakit yang maybe markah sakit dia 3, tapi dah meraung-raung kesakitan, tak boleh tahan. So it's very individualized lah sebenarnya. Ya, kita kena ikut apa yang patient bagi tahu kita, macam mana dia lead dengan kita. Dan sakit tu mungkin ditunjukkan dengan cara berbeza. Tidak bermaksud seseorang pesakit yang duduk diam tu mungkin tak ada sakit langsung. That's why the communication tu sangat penting. Kita kena tanya juga. Atau nampak pesakit yang baring atas katil, tak ada sakit. Tapi kita minta gerak sedikit, menangis, sangat sakit. So something is not right because tujuan kita, end goal kita, nak bagi lega sakit tu, pesakit mesti boleh functional. Kita tak nak tak ada sakit tapi baring, macam tu juga. Dan saya rasa saya ada peluang hari ini untuk memberitahu pesakit ataupun penjaga pesakit kita lah. Anda tidak keseorangan. Ya, betul. Perlu bersuara, perlu bagi tahu sekiranya ada rasa sakit, sekiranya ada masalah macam tu, dan itu caranya membantu kami untuk membantu anda jugalah untuk ni. And penting untuk kita rawat, mengesan dan merawat kesakitan ni awal. Semakin lama kita biar dia jadi kompleks, lagi susah untuk nak diubati sebenarnya, and dia ada impak yang besar terhadap kualiti hidup. Ya, betul. Kualiti hidup, perjalanan aktiviti harian, tak dapat tidur, tak dapat rehat secukupnya kan, so it's very important sebenarnya. Bukan maknanya elemen komunikasi ni memang tidak dinafikan lah, mempunyai satu kepentingan ya, bukan sahaja kepada diri pesakit itu sendiri tetapi memberi manfaat juga kepada petugas-petugas kesihatan dan juga golongan pakar. Betul. Kerana dengan komunikasi ni bukan sahaja pesakit dapat menginspirasikan perasaan kesakitan dia tu, tetapi secara tidak langsung dapat petugas kesihatan atau doktor boleh memberi tindakan sewajarnya kan kepada pesakit. Jadi dengan kaedah penilaian atau skala pesakit itu sendiri, jadi dengan skala 0 hingga 10 kan. Betul. Jadi, skala kesakitan. Sebenarnya memang tidak dinafikanlah dapat membantulah kepada bukan sahaja pesakit tetapi mungkin ahli keluarga dia, ahli waris keluarga dia mungkin datang ke IKN atau tempat-tempat mana hospital yang mereka mendapat rawatan, mereka mudah untuk cara menginspirasikan bagaimana tahap skala kesakitan mereka yang mereka hadapilah. Jadi kalau kat IKN pun sendiri pun kita juga ada dekat lift, kalau pun perasan ada juga tampallah untuk pain scale atau skala kesakitan kan. Jadi bila pengunjung atau ahli keluarga pesakit itu sendiri datang ke IKN, jadi secara tak langsung mereka dapat mengetahuilah bagaimana kaedah tertentu atau kaedah terbaik untuk menyatakan perasaan atau tahap kesakitan mereka hadapilah. Jadi seterusnya Puan, saya juga nak tanya, jadi bagaimana mungkin ada jenis-jenis kesakitan sebenarnya kepada pesakit ini. Jadi apakah jenis kesakitan yang terdapat dalam
diri pesakit tu? Apa jenis-jenis kesakitan yang wujud lah? Pesakit Macam mana kanser tu? kita. Ya, betul. So, first thing, tidak semestinya setiap pesakit kanser akan mengalami kesakitan. Sometimes ada juga segelintir pesakit yang tidak mengalami sakit lah, sakit fizikal sedemikian ya. Tetapi actually fenomena kesakitan dalam pesakit kanser sesuatu yang sangat lazim. Boleh dikatakan lebih daripada separuh pesakit kanser akan mengalami kesakitan, tak kiralah tahap kanser dia di stage berapa contohnya. Dan ia antara simptom yang paling digeruni oleh pesakit, paling ditakuti oleh pesakit. Jadi penting untuk kita nak menangani isu ini. Kebanyakan masa bila kita bercerita tentang kesakitan pesakit kanser, sakit tu asal daripada tumor itu sendiri, daripada ketumbuhan itu sendiri. Mungkin merebak, menekan pada tisu ke, saraf ke, atau tulang macam tu, dan ia menyebabkan kesakitan daripada kanser itu sendiri. Tetapi selain daripada itu, ramai juga pesakit mungkin dia mengalami kesakitan daripada rawatan kanser, kadang-kala kemoterapi, radioterapi atau pembedahan. Bentuk rawatan yang terdapat di AKN kan? Ya, sometimes yang tu pun ada kesan sampingan, dia akan menyebabkan kesakitan. Kadang-kala dengan modaliti tertentu, maybe pesakit rasa lebih teruk sekejap sebelum dia nampak kebaikan atau manfaat daripada treatment. Pesakit mungkin juga mengadu kesakitan prosedur, contohnya membuat biopsi, ambil darah, masukkan tiub. Semua ni sebenarnya kita perlu prihatin dan cuba mengelakkan daripada mereka rasa kesakitan. Kadang-kala sakit pesakit tu mungkin tak ada kaitan dengan kanser. Maybe asalnya sudah ada sakit migraine contohnya, arthritis, sakit belakang ke macam-macam. So soalan sebelum ni kan kita bincang tentang macam mana kita menilai, itu sangat penting. Kita nak tahu actually sakit ni sakit jenis apa. Adakah berpunca daripada tumor itu sendiri, berpunca daripada kanser, ke ada masalah lain lah. That one penting kita nak kaji macam tu. Sakit kanser biasanya kita boleh bahagi kepada dua kelas yang besar lah, jenis kanser. Dua kategori. Dua kategori besar biasanya bila kita bincang macam mana nak mengubati dan sebenarnya. Satu kita panggil sebagai sakit nociceptive pain. Yang tu biasanya sakit tu datang daripada kecederaan kepada tisu ataupun organ di dalam diri pasien. So bila tanya dekat pesakit, biasanya pesakit boleh menerangkan kepada kita dari mana datangnya sakit. Dia boleh menunjuk tempat tu. Usually dia macam maybe merebak sedikit tapi lebih kurang setempat. Pesakit akan cakap, dia bagi huraian seperti sakit tu berdenyut, sakit tu dull, dia macam cramping, memulas, macam tu lebih kurang. Itu sakit nociceptive. Dan ia memberi respons yang bagus bila kita ubati dengan ubat opioid yang kita nak bincang hari ini lah. Satu lagi kelas sakit yang besar ialah sakit neuropatik atau sakit saraf. Kita biasa cakap sakit saraf. Saraf itu berasal daripada kecederaan kepada saraf itu sendiri. Saraf tu sudah merasa sakit, sudah ada kecederaan dan menyebabkan kesakitan. Dan biasa pesakit akan menerangkan sakit tu. Kalau kita tanya, boleh terangkan sedikit ciri kesakitan tu? Normally mereka akan cakap tajam, mencucuk, maybe rasa panas, kejutan elektrik, dia rasa macam sakit tu melari-lari. So we have an idea yang itu mungkin ada some injury kepada saraf, kepada nerve dia. Kebanyakan pesakit usually dia akan ada komponen kedua-duanya. Dia akan ada some sakit nociceptive dengan some sakit neuropatik juga. Neuropatik biasanya dia tak memberi respons yang begitu baik kepada ubat opioid. Sebab tu kita ada pelbagai ubat lain juga untuk membantu sekali dengan ubat. Walaupun ubat opioid menjadi antara pilihan utama rawatan kanser, kesakitan kanser, tapi sometimes ada ubat lain juga yang memainkan peranan dia juga untuk memberi keselesaan kepada pesakit. So this one dua kategori besar yang selalu bila kita nak menilai kesakitan pesakit. Selain tu penting untuk kita nak faham sakit ni baru berlaku ke, acute ke, dah lama tempoh, ke, dah berbulan, tempoh penting lah, faktor penting berapa kan? lama dah macam tu lah. Kiranya dapatlah disimpulkan bahawa rupanya terdapat dua jenis kesakitan dalam kumpulan besar iaitu nociceptive dengan neuropatik rupanya. Dan amat pentinglah seperti mana yang Puan cakap tadi, serupanya pesakit kanser yang mungkin sakit bukan berpunca daripada penyakit tu sendiri, penyakit kanser tu, tapi sebenarnya mungkin datang daripada hasil daripada rawatan yang diterima seperti rawatan kemoterapi kan Puan, dan radioterapi. Jadi
pentingnya di sini juga pesakit untuk sentiasa jujur akan perasaan macam sakit dia tu tahap macam mana, macam mana bentuk sakit dia, bahagian mana. Jadi memang benda tu memang patut dan paling kena bagi tahu terus teranglah dengan pakar-pakar ataupun petugas kesihatan yang bertanggungjawab kan, membantu untuk merawat atau memberikan pendedahan lah atau bentuk pandangan kan. Jadi seterusnya Puan, nak tanya lagi. Jadi bagaimanakah cara kita untuk mengubati sakit kanser ni kalau kita ikut dalam sudut penggunaan ubat lah, ubat opioid ni kan, macam mana cara kita untuk mengubati kanser ni? So ubat merupakan one of the major modality lah yang kita akan guna. Selain tu of course kita ada modality lain yang penting, contoh fisioterapi, maybe acupuncture boleh membantu. Kadang-kadang patient perlu support dari segi psikososial, counselling, itu pun sangat membantu. Tapi tumpuan kita petang ni of course ubat opioid nak bincang tentang ubat. So Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO ada satu analgesic ladder lah kita panggil, dan itu menjadi rujukan semua orang yang merawat kesakitan kanser. So this analgesic ladder tu dia ada 3 tahap. Dia menjadi panduan sebenarnya kepada semua kita ahli kesihatan profesional yang nak merawat kesakitan kanser, pesakit. So di tahap pertama tu is kesakitan yang dianggap sikit, mild pain lah, mild pain. Dan di situ kita mungkin guna ubat biasa macam Puan Syahira sebut tadi kan, paracetamol contohnya, NSAIDs. Contoh NSAIDs macam Celebrex, Voltaren, biasanya semua orang public, orang awam pun tahulah ubat-ubat ni dan boleh diperolehi kat luar. So ubat ni ada peranan dia juga untuk jangka masa yang pendek, sometimes dia membantu. Especially nak mengurangkan keradangan dan sebagainya. Tahap kedua dalam analgesic ladder tu sakit yang sederhana. Kita sifatkan sebagai sederhana based on markah skala kesakitan tadilah, kita minta patient bagi skor kan, pain scale tadi. So tahap kedua tu kita mungkin guna opioid yang lemah, kita panggil weak opioids. Contoh codeine. Antara opioid pun dia ada weak dengan strong. Ada strong dengan weak lah. Betul. So codeine ni boleh dikatakan weak dan morphine tu boleh paling strong. tinggi. Yes, betul. That's right. So weak tu yang paling common, dua yang paling common, tramadol dengan codeine. So kadang-kadang kita akan gunakan dua ubat ni juga. Tramadol agak banyak jugalah kita akan guna. And tahap ketiga, di sini ubat opioid yang kuat. Strong opioids memainkan peranan dia lah. So ubat opioid kuat yang biasanya ada dekat fasiliti kerajaan, morphine, the main one, dan paling famous, semua orang tahu, semua orang agak was-was juga bila dengar perkataan morphine tu. Ubat oxycodone, ubat fentanyl. Lah. Yes, so tiga yang common lah biasanya. Dan actually kalau kita ikutlah, kita amalkan macam this WHO analgesic ladder, kebanyakan kesakitan kanser tu dapat dirawat dengan mostly. I think somewhere dalam lingkungan 80 to 90% sebenarnya boleh rawat dengan mengamalkan this prinsip tersebut. Dan di setiap tahap tu kalau perhatikan dia ada juga macam boleh tambah ubat adjuvan lah, dia kata. Ubat adjuvan maksudnya tambahan. Contoh ada kesakitan neuropatik tadi kan, macam kita bincang jenis tadi. Jenis kesakitan tadi kan? Yes. So maybe kita ada ubat lain juga yang kita boleh letak sekali dengan ubat opioid tersebut atau ubat NSAID tersebut. Di setiap tahap tu kita ada boleh tambah ubat tersebut juga bergantung pada keadaan pesakit lah. So opioid kuat memainkan peranan utama dalam kesakitan kanser yang biasanya morphine, oxycodone, fentanyl. Dan kita selalu mula dengan morphine. Kalau ikut garis panduan Cancer Pain Guidelines. Bukan saja negara kita tapi kebanyakan tempat pun morphine menjadi gold standard. Dia pilihan pertama. One thing, keberkesanan dia terbukti. It's also readily available lah, dia ketersediaan dia. Almost semua fasiliti kerajaan, kalau tak ada ubat sakit yang lain pun, aqueous morphine tu, sirap morphine mungkin ada, atau injection morphine lah biasanya, antara ubat-ubat opioid lah. Yang paling banyak digunakan. Ya, yang paling banyak digunakan. And I think lebih penting daripada tu, sirap morphine ni, dia memberi kita peluang untuk memulakan dos yang rendah dengan pesakit kita, sebab pesakit perlu masa untuk membiasakan diri juga. Dan kita boleh adjust, kita boleh titrate lah, kita biasa guna perkataan titrate. So kita boleh naikkan dos tu sedikit demi sedikit mengikut keperluan pesakit. So this is kelebihan bila kita start dengan
sirap morfin lah. Oh, maknanya macam sirap morfin tu untuk kali pertama untuk diberi pada pesakit, berapa Biasanya. selalu dos yang paling minimum ya diberi pada pesakit tu Puan? So biasanya kita akan mula dengan dos rendah. Dos rendah. Usually kita akan start dengan dos rendah sebab kita pesakit pun perlu masa untuk membiasakan dirilah dengan ubat tu. Is potent kan, ubat yang potent. So usually kita akan start sangat rendah, maybe somewhere dalam lingkungan 2 hingga 5 miligram paling-paling pun lah. Satu kali minum lah, satu kali dos. Iaitu bersamaan dengan lebih kurang 1 mil hingga 2.5 mils lah. Bila kita dispense dengan patient semua, kita cakap mils kan, supaya mereka senang faham. So usually kita start dengan dos serendah itu, and then kita akan tengok keperluan pesakit. Prinsip dia selalu we start low and we go slow. That means kita start sangat rendah and kita titrate tu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Yeah, Tidak supaya tak mengejut kan? tak mengejut dan selamatlah untuk pesakit juga. Dengan cara ni kita boleh avoid masalah yang orang biasanya risau macam ketagihan lah, jadi kesan sampingan terlalu teruk. Usually in this way pesakit boleh tolerate ubat tersebut dan kita boleh cari balance dose optimum yang sesuai. So when we start macam opiat macam ni, biasanya pesakit maybe dia ada kesakitan yang sepanjang hari tu kita sifatkan as background pain. Background pain. Background pain, that means sakit tu ada je sepanjang masa. Terusan sepanjang masa. Betul, kan? all the time. Mereka ada sepanjang hari lah sakit tu. So morfin, sirap morfin yang biasa menjadi pilihan pertama kita, dia tahan dalam badan lebih kurang 3 hingga 4 jam sahaja. Oh, 3 ke 4 jam saja ya? Yes. So that's why biasanya bila kita start dengan sirap morfin tu, dos dia akan setiap 4 jam kena minum. Dan 4 jam kena minum. Kalau the tiba-tiba dia morfin tu. terlupa ke dia ada kalau efek terlupa lah? kita biasa nasihatkan ambil secepat yang Serta-merta, boleh. secepat yang Bila mungkin ingat lah. lah. Unless sudah dekat dengan dos seterusnya dan abaikan sahaja. But the idea is, tujuan dia ialah supaya that background pain tu kita berharap that dia akan sentiasa di tahap yang terkawal. That means dos tu akan mencukupi, boleh cover pesakit dan kita harap dia boleh selesa lah sepanjang hari. Of course, biasanya dos yang kita mula tu bukan dos optimal bagi pesakit lagi. Bergantung kepada pesakit. Ya. Sometimes maybe pesakit yang lebih berumur ke, mungkin dos itu pun sudah memadai pada mulanya lah. Macam tu kan. So the idea of that 3 to 4 hours, pesakit biasanya risau juga. Setiap 4 jam saya kena minum, and then dalam fikiran pesakit biasanya banyak kali ni aku kena minum ni macam banyak kali, and then mereka akan berfikir Kena macam ubat tu berkumpul, accumulate dalam badan kan. Kena alert waktu start 4 jam je kena minum. Ya, Sebab ya, jam je not, kena minum. itu satulah, memang not so convenient lah bila kita mula. Tapi penting untuk pesakit faham that ubat tu actually akan wash out dari badan juga. 3-4 jam lepas tu dia sudah hilang. Sudah berkurang lah dalam badan. So we need to top up. Tujuan kita supaya selesa sepanjang hari. Lebih kepada untuk memberi kesejahteraan kesihatan pesakit sendiri. Itu yang kita kan, harapkan. Melegakan kesakitan mereka kan sedikit. Jadi Betul. Untuk penonton yang sedang menonton di sesi FB Live Sembang Sihat AKM petang ni, kami amat mengalu-alukanlah untuk membuat sebarang pertanyaan atau apa-apa pertanyaan yang mungkin ada sesuatu yang ingin diketahui berdasarkan dengan topik kita pada hari ini, iaitu ubat opioid dalam menangani kesakitan kanser. Jadi boleh mengeluarkan komen tu tersebut di ruangan komen yang disediakan. Ya. Dan bagi yang mungkin ada rakan-rakan yang tidak ni, boleh like dan share FB live kita pada petang ni ya, untuk maklumat bersama ya. Okey Puan, setelah Puan cerita tentang apa itu ubat opioid kan, macam mana cara kita nak kesan tahap kesakitan. Jadi bagaimana pula dengan apa rawatan yang selanjutnya ya setelah pesakit itu mendapatkan ubat rawatan morfin tu, apa rawatan selanjutnya yang akan dilalui lah? So biasanya tadi kita cerita sedikit tentang background pain tu. Tapi kadang-kala pesakit walaupun kita dah bagi macam tu setiap 4 jam nak cuba kawal kesakitan sepanjang hari, ada je sakit dia mungkin menembus juga walaupun kita cuba kawal. Mungkin dengan pergerakan. Masa nak bangun, nak pergi mandi ke contohnya, pergerakan lebih sedikit, atau sometimes dia spontan jugalah. Itu kita sifatkan sebagai breakthrough pain pula. Breakthrough. Maksudnya dia breakthrough. Walaupun kita ambil 4 hours, tapi sakit tu masih menembus, dia breakthrough juga. Dan untuk itu kita normally nasihat pesakit boleh ambil dos ekstra.
Walaupun sudah 4 jam sekali, boleh ambil dos ekstra mengikut keperluan. Kalau sudah sakit sangat, please ambil. Cuma kita ajar pesakit selalu 1 jam sekali sahaja. Boleh ambil. Lebih. Tak boleh lebih kerap daripada itulah, sebab ubat dia pun ambil masa nak bertindak. So maksimum dia nanti dalam masa 1 jam baru kita tahu dia ada efek ke tak. So kita tak nak pesakit terlebih ambil juga. So kalau pukul 8 dah minum, 8.30 rasa sakit, tunggu sekejap. Sekurang-kurangnya pukul 9, tak boleh juga, boleh ambil dos ekstra lah. Dos ekstra. Dan dos ekstra ni kita ajar supaya pesakit catat. Tulis simpan diary atau tulis. This one menjadi maklumat penting, menjadi panduan kepada kita bila kita jumpa dengan pesakit seterusnya untuk nak tahu keperluan dia berapa. Sebab kita start semua pesakit dos rendah. So this breakthrough doses tu yang menjadi panduan, dia bagi kita clue adakah dos 4 jam tu memadai untuk pesakit. Ataupun dia masih ada sakit berlaku in between, dia terpaksa ambil dos ekstra. So dia membantu kita untuk adjust dos 4 jam tu seterusnya lah. Kita mungkin terpaksa naikkan sedikit, kita boleh adjust. Ada bergantung kepada tahap kesakitan pesakit sendiri lah Puan kan. Correct. Jadi macam tadi kan pentingnya pesakit tu kalau rasa macam tak sedap badan atau rasa sakit selepas walaupun dah ambil ubat morfin tu, kalau rasa sakit sangat lagi, cepat-cepat bagi tahu doktor ya Puan ya. So, lagi doktor akan cuba bagi tahulah berapa dos yang akan boleh ambil balik ataupun berapa mungkin dia akan adjust baliklah dos ubat yang kita patut kena dia ambil lah kan. Correct. Kita kena adjust yang balik. pasti mereka perlu memberitahu kan. Jadi selepas tu jadi kita dah sembang pasal morfin ya Puan, ubat opioid morfin ni. Jadi macam tadi ada antara morfin, selain morfin adalah ubat oksidon, fentanyl kan. Betul. Jadi bagaimana dengan ubat yang tu selain morfin tadi macam? So kita ada beberapa jenis lagi ubat opioid lah yang familiar, yang biasa ada dekat fasiliti kerajaan. Satunya, the first thing, kalau macam saya cakap tadi, kita boleh adjust dos sirap morfin. I think itu soalan yang sangat penting. Apa selanjutnya? Kita dah start, penting untuk memantau. Kita perlu tanya pesakit, berkesan ke tak? Dapat rehat ke tak? Markah sakit tu kurang ke tak? You know? And also, adakah ubat tu mendatangkan masalah lain kepada pesakit? Adakah rasa kesan sampingan yang tak boleh tahan sangat ke? Something like, kita perlu ambil tahu, kita perlu evaluate benda macam tu. Sampai satu tahap kalau dos 4 jam tu macam stabil. Stabil bermaksud dia tak adalah banyak kali breakthrough, perlu ambil dos ekstra. So kita faham ini dos yang diperlukan oleh pesakit. Kita mungkin tukar kepada morfin tablet. Ada yang jenis tablet. Tablet tu dia tahan dalam badan lebih lama. 12 jam. Oh, tablet 12 jam. Macam Betul. sirap tadi 4 jam saja. 4 jam sekali. So tablet menjadikan lebih mudahlah pengambilan ubat tu. Kita buat 2 kali sehari sahaja. Okey, and then bila masanya kita nak guna oksidon contohnya ataupun fentanyl lah. This one 2 ubat opioid lain yang utama. So antara sebab yang mungkin kita terpaksa tukar, first kita akan cuba optimumkan dengan morfin tersebut lah. So that means banyak education kepada pesakit. Kita kena mendidik mereka, ajar apa yang mungkin boleh dijangka, kesan sampingan dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang ada pesakit yang maybe kesan sampingan tu yang kita expect after a few days badan boleh biasakan diri. Maybe nanti saya boleh cerita lanjut lah tentang kesan sampingan. Tapi kadang-kadang kalau tak boleh juga, maybe kita terpaksa fikirkan nak tukar kepada ubat opioid lain lah. Dia satu family, oksidon dengan fentanyl ni. Lagi satu sebab utama maybe kita terpaksa tukar is ada kemerosakan organ pesakit kadang-kala. So contoh, bila buah pinggang tak boleh, dan kita kena tukar kepada jenis fentanyl yang lebih selamat untuk pesakit yang ada masalah buah pinggang contohnya. Atau maybe kita akan kira dos yang bersamaan. Maybe tablet morfin tu dah terlalu banyak juga yang dia kena makan kadang-kala. Boleh jadi sebab pesakit bukan makan ubat sakit sahaja. Maybe dia ada penyakit lain, komorbid, suplemen, maybe darah tinggi, kencing manis. So kita pun nak tengok macam mana kita boleh facilitate them kan. Sebab penting untuk patient boleh ikut regimen kita bagi. No point kita bagi tahu 4 jam sekali makan macam ni, this plan, tapi patient memang sukar untuk nak ikut. So that could be a reason juga yang kita tukar. Atau kita semakin adjust dos morfin tersebut tapi sakit dia macam tak kurang sebanyak yang kita jangka. So this might be reasons yang kita fikir untuk nak bertukar kepada oksidon atau fentanyl lah. Fentanyl tu special sedikit sebab ubat yang
bertindak jangka panjang tu stiker sebenarnya. So ramai pesakit juga akan surprise lah bila stiker tu, sebab mereka biasa dengan macam koyot atau stiker yang plaster yang tampal tempat sakit. But this one bukan macam tu lah. Fentanyl something yang sangat potent dan dia transdermal, so dia meresap melalui kulit, melalui isi badan kita tu dan masuk saluran darah juga, peredaran ubat darah juga. lah. Ya, patch dia. Of course, semua ubat ni ada injection dia juga. Kadang-kadang kalau sakit terlampau, pesakit masuk hospital melalui kecemasan, sometimes mungkin kita terpaksa menggunakan ubat injeksi. Tapi nak kata injection tu lebih bagus berbanding oral, no lah. Tak ada. No, tak ada. Tak ada macam tu. Kita akan convert supaya dos dia equivalent. Dos yang sepatutnya jugalah the thing. So sometimes pesakit dia risau, dia akan fikir bila start ubat macam ni mesti terus naik terus naik dos saya tanggapan awal kan, sebab dah dengar banyak tentang morfin contohnya kan, sometimes mereka akan rasa macam itu, tapi tak semestinya. Cara kita naikkan tu pun selamat. Kita berasaskan apa yang pesakit bagi tahu kepada kita, berapa keperluan dia. Ada masanya mungkin sakit tu berkurang selepas pesakit melalui rawatan. Maybe kemoterapi atau radioterapi berjaya mengecilkan tumor contohnya. Sakit dia pun mungkin berkurang. So ada peluang sometimes untuk kita reduce lah dos dia mungkin. Mungkin ada keperluan. Tapi kalau kita naik tu mengikut keperluan pesakit. Dan apa yang kita cuba buat tu is mencari keseimbangan sebenarnya. Kadang-kala maybe markah sakit tu tak menjadi kosong sepenuhnya. Tapi kita cuba dapatkan kesan analgesik tu, kesan lega sakit pesakit, and at the same time meminimumkan side effect. Apa side effect yang mungkin dia menghadapi, kita cuba cari keseimbangan lah antara dua perkara ni, supaya pesakit boleh experience dia punya daily life macam biasalah. Supaya mereka rasa macam menikmati kesakitan tu dalam keadaan gembira kan. Menikmati kehidupan dia. The end goal of pain relief tu dia mesti functional. Dia mesti functional. Kita nak patient boleh berinteraksi dengan keluarga. Dia boleh meluangkan masa dengan bermakna, boleh buat hobi dia contohnya. Kita tak boleh macam just dose tapi pesakit terlalu mengantuk ke, tak boleh buat apa, then it's no point lah sebenarnya. Dan saya just tambah sedikit, ubat opioid antara yang utama kita gunakan, tapi dia bukan magic bullet untuk segala-galanya lah. Kita banyak bergantung pada ubat adjuvant macam saya cakap tadi kan. Ubat lain macam ubat saraf, ubat anti epilepsi kadang-kala kita guna untuk merawat kanser, kadang-kala kita guna untuk merawat kesakitan kanser, kadang-kala kita guna steroid. Ubat steroid juga ada peranan dia termasuk juga dalam ubat adjuvant lah. So ada a few things yang kita actually boleh guna, and sometimes kita perlu gunakan multi modality lah. Niat saya supaya pesakit tak berasa risau sangat atau takut start dengan morfin dan naik dos and then diorang pun macam susah. Apa-apa pun I think kita ikut lead daripada pesakit. Maknanya berbincang dengan mereka balik. Maknanya berdasarkan tu pesakit pun ada tanggungjawab dia untuk mendengar segala preskripsi daripada doktor tentang berapa dos yang perlu dia ambil kan. Jadi rupanya ubat opioid ni ada juga ada punya mitos lah. Kadang-kadang beberapa tanggapan orang ada dia ingat okey bila ambil ubat ni, bila dah macam okey dah sempurna lah, macam tak kisah dah apa doktor nak ni. Tetapi doktor still ada tanggungjawab untuk mengawasi sebenarnya melalui ubat tu, dapat mengawasi tahap pesakit tu, kesihatan pesakit tu sendiri ya. Jadi kadang-kadang ubat yang kita makan kadang-kadang mesti ada side effect dia atau kesan sampingannya, macam juga macam kita makan ubat sesama kan mesti mengantuk kan. Jadi ubat opioid ni antara yang lazim lah untuk pesakit kanser, seperti mana mereka dah mungkin buat memberitahu pada doktor kan, pada puan juga macam mana cara diorang punya kesan sampingan yang lazim lah mereka hadapi apabila dengan pengambilan ubat opioid ni. Apa bentuk biasanya kesan sampingan yang ada? Yang paling major lah yang menjadi halangan kepada pesakit untuk mengamalkan rejim dia is rasa mengantuk tersebutlah. Sometimes mereka komplain rasa mengantuk sangat. So kita pun terpaksa dengar. We have to listen to apa yang pesakit yang paling tahu diri dia dengan macam mana yang dia akan selesa. So mungkin kita pun kena adjust sedikit, like kurangkan dos tersebut. So mengantuk tu is one big problem usually untuk pesakit. Lagi satu is loya muntah. But usually these two side effects
mengantuk dengan loya muntah tu. Biasanya kebanyakan pesakit after a few days badan akan biasakan diri dan dia tak menjadi masalah yang berlarutan untuk pesakit. So kadang-kala bila pesakit komplain loya muntah tu, kita boleh cover juga dengan ubat tahan muntah lah contohnya. Sometimes pesakit confusekan juga dengan alergi. Dia akan cakap alergi daripada sebenarnya alergi kepada ubat opioid itu sangat jarang. Sangat jarang berlaku lah. Real alergi kepada ubat opioid jarang. Sometimes naik rasa gatal, naik ruam tu ada, tapi itu sebenarnya kesan sampingan daripada ubat opioid jugalah. So this kesan sampingan biasanya kita expect dia sementara waktu dan biasanya dia hilang selepas beberapa hari. Selalu dalam beberapa hari sajalah. Tak sampai 2 minggu tak adalah. Tak sampai. Kecuali kesan sampingan sembelit. Sembelit yang paling sembelit is one masalah besar juga dengan ubat opioid dan sembelit tu takkan hilang sebenarnya. Kebanyakan pesakit sepanjang dia makan ubat opioid untuk sakit tu akan ada sembelit. Dan mungkin perlukan ubat pelawas sekali. Tapi dia boleh dikawal lah, boleh manageable. Boleh dikawal. Side effect dia tu macam manageable lah. Kawal dari segi pemakanan pula lah. Pemakanan boleh serba sedikit, tapi kebanyakan mereka akan memerlukan sedikit ubat pelawas. Biasanya bila kita dispense opioid, kita bagi opioid, doktor prescribe opioid tu mesti akan ada ubat pelawas sekali. Akan dibagi sekali. Akan dibagi sekali kepada pesakit dan kita akan ajar pesakit lah supaya memastikan dia boleh buang air besar dengan elok, sebab kita tak nak sakit pula terkawal. Ubat sakit tu function dengan sangat bagus dan mendatangkan pelbagai masalah komplikasi lain pula. Komplikasi pula. Dan kita ada pesakit yang kadang-kala dia kesan sampingan tu yang dia rasa lebih susah hati berbanding sakit berbanding dia. Sakit daripada kita sebut penyakit dia tu. Sometimes kita sebut sembelit kita tahu. Tapi keterukan tu actually pesakit yang mengalami kadang-kadang memang teruk. Kalau kita dengar cerita mereka kan, is very bad lah. So kalau kesan sampingan tu memang sangat teruk dan tak boleh dikawal, tak boleh ditangani walaupun dengan ubat-ubatan semua, dan kita mungkin fikirkan untuk tukar jenis opioid tu. Hopefully dengan cara tu kita dapat a better balance. Patient kurang sakit, side effect pun akan kurang. Jadi ada cabaran lain tak melalui cabaran dengan kesan sampingan ni kan? Ubat opioid ni ada cabaran lain ke yang pernah wujud? Kesan sampingan is one big thing. The second thing yang saya boleh fikirkan sebenarnya banyak mitos lah, macam Puan Syahira cakap tadi berkaitan dengan pengambilan ubat opioid. Morfin ramai orang sudah dengar sebelum ni kan. Sudah dengar. There is a lot of stigma berkaitan dengan morfin. Ada banyak tanggapan negatif. Orang kaitkan dengan dadah contohnya. Sometimes, apa antara mitos yang so sometimes mereka takut that akan jadi tagih lah. Tagih kan. So kita kena educate pesakit juga. Bila ambil morfin untuk kesakitan, kanser, dia tak sama macam penagih dadah yang mengambil tanpa ada rasa sakit, tanpa ada reseptor sakit tu activated. Mereka ambil untuk dapat rekreasi kan, nak dapat euforia macam tu. That is different. Bila kita titrate dose, kita start kecil dan kita ikut keperluan pesakit based on your pain receptor, dan jarang akan jadi ketagih lah. Tak akan jadi. Jarang. So sangat rare lah. It won't happen. Sakit. Usually apa yang berlaku is kita cakap dependence lah, ketergantungan. Itu maksud pesakit perlukan untuk rawat sakit dia. Ketagihan tu kita boleh bezakan. Dari segi penagih kan, dia akan buat apa saja untuk dapatkan dadah tu, heroin ke morfin ke whatever kan, sampai mencederakan diri, memudaratkan orang lain pun boleh je. Tapi pesakit kanser bukan macam tu. Dia tak akan go to that extent kan. Dia maybe memerlukan ubat. And maybe of course another mythos popular antara semua orang ialah makan ubat sakit akan rosakkan buah pinggang, akan rosakkan buah pinggang. So morfin, oxycodone, fentanyl semua ni dia tak akan merosakkan buah pinggang. Tak akan, jangan risau untuk pesakit dan juga ahli keluarga menangkis mitos tu. Betul. Menangkis mitos tentang ubat opioid. Dah ketahui bahawa Puan Prita pun dah cakap benda tu tak akan menyebabkan kerosakan buah pinggang. Ramai orang bertanggapan demikian lah. So if organ tu macam buah pinggang merosot lah for whatever reason, maybe patient yang renal failure ke apa, kita akan adjust ubat dia. But not that ubat tu menyebabkan kemerosotan, tak ada lah. Macam tu. This one usually cabaran utama lah kita hadapi. So itu antara cabaran lah. Yang paling susah adalah mitos lah yang wujud mana-mana pun. Kalau ada berkaitan kesihatan ni, ada saja mitos. Diorang
mungkin mendengar daripada saluran yang tidak sah kan, jadi benda tu yang kita risaukan. Jadi kita pun dah sampai ke hujung ya Puan. Mungkin kita ada pertanyaan daripada kita punya penonton FB Live ni. Sure. Okey, saya tengah ni dulu. Ada seorang bertanya tentang dari Nur Hidayah Rashid. Dia kata, dia bertanya, ada ke ubat yang boleh trigger kanser merebak dengan cepat? Ubat sakit? Maksudnya ada ke ubat yang boleh trigger kanser merebak dengan cepat? Ubat tahan sakit tak adalah. Ubat tahan sakit tak ada adalah. macam tu. I think kadang-kadang saya tak pasti, maybe ini berkaitan dengan mitos sedikit juga. Sometimes orang bertanggapan morfin tu macam mempercepatkan penyakit kita atau mempercepatkan ajal contohnya. But morfin mitos tu, ada, this is one big mitos juga. I'm not sure maybe itu maksud dia, tapi di kalangan ubat sakit, tahan sakit itu tak adalah yang akan mempercepatkan progres kanser kita atau merebakkan. Maksudnya macam itulah. Mungkin. So no, it's not meant to macam slow down ataupun make it faster macam tu, tak ada. This one untuk merawat simptom. Okay. Jadi keseluruhan boleh disimpulkan bahawa itu hanya mitos sajalah mungkin. Itu adalah mitos jugalah tentang ubat opioid kan. Jadi ubat opioid atau ubat lain lah, tak ada yang akan dia tak akan trigger kesakitan kanser tu dengan cepat. Jadi dan kita pun dah sampai ke hujungnya Puan. Jadi mungkin saya rasa Puan ada satu pesanan khas lah untuk kepada mungkin penonton kita di FB Live ni, untuk yang pesanan daripada Puan yang boleh jadikan manfaat untuk mereka. Ada tak Puan? Ya, sure. Pertama sekali saya rasa penting kita ambil maklum kesakitan kanser tu boleh dirawat. At least sedikit sebanyak, dan ia penting untuk dirawat. Dia sangat penting untuk dirawat. Bagi saya supaya pesakit boleh mengamalkan kehidupan harian dia secara bermakna. Kita nak macam itulah, kita nak dia orang boleh function. Number two is saya rasa pesakit sebenarnya menjadi the central point dalam menguruskan kesakitan dia. Kita sebagai ahli kesihatan profesional, kita membantu. Ya, betul. Kita dengar, kita cuba rawat macam ni, tapi pesakit sebenarnya kena take charge, sort of. Bersuaralah, cakap kalau ada sakit. Bantu diri sendiri dulu. Bantu diri sendiri, cakap kalau ada masalah dengan ubat tu. It should be a two-way thing lah. So saya rasa itu bagus. Dan jangan lupa juga ada pelbagai pengaruh lain juga terhadap kesakitan kita. It's not all about ubat sahaja. Kesihatan mental, emosi, psikososial yang tu pun penting. Kerohanian contohnya, dan semua ni juga mempengaruhi kesakitan kanser kita lah. Penting kita fikirkan pelbagai strategi, pelbagai modality dalam membuat tu. But for me, the most important message kepada pesakit kita boleh merawati, bantu kami untuk membantu diri anda juga. Jadi macam Puan cakap kan, kita kenalah bersuara kan sebagai pesakit. Kita perlu sentiasa terus teranglah dengan doktor kita sendiri dan juga petugas-petugas kesihatan yang cuba membantu kita, merawat kita. Jadi dengan adanya communication, two-way communication, komunikasi dua hal ini, semoga rawatan yang diberikan dapat berjalan dengan lancar lah demi kesejahteraan kesihatan pesakit kanser itu sendiri ya Puan. Jadi terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin sebelum saya mengakhiri lah sesi Sembang Sihat IKN kita pada pagi ini, saya amat berterima kasih kepada Puan Prita ya, selaku pegawai farmasi, dan juga terima kasih ditujukan kepada semua penonton yang masih menonton sesi Sembang Sihat IKN pada petang ini, dan saya harap segala maklumat dan juga pendedahan, segala pengetahuan tentang ubat opioid pada petang ini dapat menjadi sumber rujukan atau maklumat tambahan kepada semua penonton yang sedang mengikuti FB Live ni lah, dan segala mungkin ada soalan yang tak sempat diutarakan, kita akan beri jawapan tersebut ke dalam ruangan komen yang disediakan. Jadi dengan ini saya ingin meminta maaf jika terdapat kekilafan datangnya daripada diri saya, dan segala kebaikan datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini saya mengakhiri sesi Sembang Sihat IKN kita pada petang ini ya. Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih. Thank you.